Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-45. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Laysa ash-shadidu bis-sur'ah wa innama ash-shadidu man alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukanlah seorang yang hebat itu yang bertindak dengan menggunakan kekuatan. Sesungguhnya yang hebat ialah yang memiliki dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyatakan orang yang hebat ialah orang yang kuat kesabarannya. Walaupun dia marah. Walaupun dia marah, dia hukum dengan adil. Kalau bukan hak dia lah. Walaupun tengah marah, dia terima walaupun dia salah. Kalau dia benar, dia tegak yang benar itu. Yang boleh berfikir walaupun dia marah. Yang matang walaupun dia marah. Dia boleh menguasai diri pada masa dia marah. Ini orang yang hebat. Adapun orang yang tak kira, kalau dah marah habis, pakat latung dia. Dia salah pun gomor juga. Itu bukan orang yang hebat. Yang hebat yang menguasai diri ketika marah. Sifat ini ada pada Nabi SAW. Yang kita baca dalam hadis yang terdahulu. Bahkan kita telah sebut acap kali bagaimana seorang Yahudi masuk Islam setelah mencoba sifat yang ada pada Nabi SAW. Apabila Nabi berhutang daripada dia. Nabi berhutang. Ketika Nabi duduk di Madinah, Nabi membenarkan orang-orang Yahudi, Kristian duduk di Madinah. Masa sutuk tak ada benda, Nabi pinjang daripada orang Yahudi. Pasal apa dia pinjang orang Yahudi, tak pinjang dengan sahabat, pinjang dengan orang kafir? Ada hikmah dia. Ada hikmah. Di sinilah kita bergaul dengan orang kafir ni, kena tunjuk Islam kita. Nak tunjuk Islam. Bergaul dengan orang kafir kerana nak tunjuk Islam. Ini tak jadi salah. Kalau bergaul dengan orang kafir, kita macam kafir juga. Ini punah. Ini tak boleh. Jadi Nabi bergaul dengan orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi. Bahkan Nabi boleh menguasai diri dia. Contohnya, orang Yahudi beri pinjam ke Nabi. Dalam tempoh sekian-sekian, bayar. Tiba-tiba Yahudi ni dah sampai masa lagi minta dah. Minta tengah orang ramah. Wahai Muhammad, mu tak bayar lagi hutang aku. Tengah orang ramah. Memang mu ni jenis payah bayar hutang. Barang dia ayahmu, tukmu begini juga. Kata Nabi. Menyebabkan orang ni kata Yahudi ni kerana memalukan Nabi tengah orang ramah. Nabi kata jangan. Jangan. Memang aku berhutang dengan dia. Lalu Nabi suruh Sayyidina Umar bayar hutang. Sampai tengah jalan, Yahudi ni ajak Sayyidina Umar nak jumpa dengan Nabi, nak masuk Islam. Kenapa? Kerana aku buat dia, aku nak cuba dia. Aku baca dalam kitab Taurah mengatakan dia antara tanda Rasul akhir zaman ialah dia dapat menguasai diri bila dia marah. Ini tanda daripada diri dia. Lalu Yahudi ni masuk Islam. Itu dia. Disebut dalam hadis, orang Yahudi dia beri salam macam kita juga. Kita kata Assalamualaikum. Dan Al-Quran kata Ibrahim kata malaikat salama. Malaikat kata salama. Nabi Ibrahim kata salama. Salam ni ialah ucapan. Orang Islam dan ucapan ahli kitab. Salam. Orang Yahudi kata salam. Kita kata salam, dia kata salum. Itu pelak lah. Salum. Orang Yahudi Arab kata Assalamualaikum. Tiba-tiba orang Yahudi buat main-main. Assalamualaikum. Buat tak putih.
Dia assalamualaikum ni ialah mati, mampu untuk kamu, itu makna dia. Jadi bila orang Yahudi beri salam begitu, Aisyah dengar, Aisyah kata Rasulullah ni jahat ni, jahat ni. Kutuk. Nabi kata jangan. Dia kata jawab waalaikum. Jawab gitu. Assalamualaikum. Waalaikum. Alaikum tu maknanya balik ke mengulah. Kalau mau beri salam sungguh, salam sungguh. Beri salam lok-lok, lok-lok atas kepalamu. Itu jawapan Nabi. Ini dia. Ini pendekatan yang diajar oleh Nabi dalam menghadapi orang bukan Islam. Macam dia sebut kalimah Allah lah. Dia sebut Allah. Lepas dia. Tak boleh sebut Allah. Itu bukan cara dia. Islam tak ajar begitu. Quran kata wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan jika engkau tanya mereka, wahai Muhammad, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Orang kafir tanya orang kafir, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Orang kafir jawab Allah. Tuhan kata qul alhamdulillah. Katalah wahai Muhammad, alhamdulillah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tak erti wahai Muhammad. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara nak jawab bila orang kafir kata Allah, ada dalam Quran. Orang yang duduk gaduh hari ni tempat tak ngaji Quran. Kita duduk bodoh dengan pupuk yang tak ngaji Quran. Ini jadi masalah yang tak erti, yang buta Quran. Ini sudah diajar dalam Quran. Jadi kita jawab ke dia, mu kata itu tak betul. Allah, alhamdulillah, mu sebut Allah juga. Tetapi hak mu sebut itu tak betul. Kalau sebut Allah ni tak boleh sebut takam, tak boleh pakai hukum hudud, pakai hukum qisas. Kalau sebut Allah, tapi tolak hukum Allah tu tak kena. Mana Allah ni ialah Tuhan yang menguasai segala-galanya. Itu makna Allah. Katakan kepada mereka. Itu caranya. Jadi hebat kita orang Islam ni, kita tak marah. Kita matang dalam menghadapi orang yang lawan kita. Dalam perkara agama dan dalam perkara-perkara yang lain. Kita matang. Kita sabar. Beritahu yang benar, ikut yang benar. Imam Malik kata Imam Malik, semua orang yang ada di atas dunia boleh kita terima dan boleh tolak cakap dia, kecuali orang yang ada di dalam kubur ini. Orang yang ada dalam kubur ini, iaitulah kubur Nabi SAW. Imam Malik kata semua cakap orang boleh kita terima, boleh kita tolak, kecuali orang yang ada dalam kubur ini. Ini kerana Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Syafi'i adalah anak murid Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid Imam Syafi'i. Tiba-tiba Imam Syafi'i memberi pendapat lain pada guru dia. Imam Malik mengatakan, contohnya, kata Imam Malik, dia anak pendapat Imam Malik, Allahu Akbar. Tangan pakai lepas. Imam Syafi'i kata, tak, tangan pakai hubung dada. Pakai hubung dada. Ini dalam bab sembahyang antara Syafi'i dengan Malik. Imam Syafi'i kata Bismillahirrahmanirrahim, termasuk ber-Fatihah. Imam Malik kata tak apa, tak sebut Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah lalu pun tak apa, sama ni Imam Maliki, Imam Hanbali, tak payah bismillah. Orang beritahu ke Imam Malik, ini macam mana ni anak murid ini pergi lawan untuk guru. Imam Malik kata, semua cakap manusia boleh diterima dan boleh ditolak, malaikat orang yang ada dalam kubur ini. Ini contoh antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak kelahi. Kita hari ni lambat telekor si kelahi. Ini kematangan. Mana yang ada dalam Quran itu dipakai. Contohnya antara Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dengan Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ni salah seorang imam dalam mazhab Syiah. Muhammad Al-Baqir imam mazhab Syiah. Kita kena faham pula, Syiah ni bukan semua kafir. Ada Syiah yang Islam. Ada Syiah yang imam mazhab mengaji dengan dia.
Ini. Hari ini semua ustaz kata Syiah kafir belaka. Itu tak kena tu. Salah. Salah. Bukan kafir, adanya kafir tak kafir. Sebahagian mereka pergi Mekah. Pergi Mekah. Haji. Dia pergi Mekah, dia buang tu Kaabah. Bila buat haji buang tu Kaabah. Orang tak tahu je, ulama-ulama tak tahu je. Ini dianggap sebagai orang Islam. Jadi dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, sumber hukum ialah Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Imam Hanafi kata ada lagi istihsan. Orang Syiah mengatakan Quran, hadis, atrah. Atrah, hadis itu atrah. Ialah pendapat ahli bait, tak ada qiyas. Qiyas ni apa dia? Qiyas ialah dalam perkara yang tidak ada nas, kena pakai qiyas. Contohnya, arak adalah haram dengan nas Quran. Quran mengatakan arak itu haram. Dadah tak ada dalam Quran. Dadah tak ada dalam Quran. Dah boleh ha? Tak boleh. Kerana qiyas. Hukum qiyas. Mana hukum qiyas ni, mengapa diharamkan arak? Kerana arak itu memabukkan. Maka setiap yang memabukkan adalah haram. Dadah ke candu ke apa yang memabukkan, haramlah. Ini dia hukum qiyas. Benda yang tak ada dalam Quran, maka dia pakai qiyas kerana sebab yang bersamaan. Jadi Muhammad Al-Baqir dia tak pakai qiyas. Qiyas ni dia anggap sebagai menggunakan akal. Menggunakan akal. Abu Hanifah pergi ke Madinah di musim haji, nak menghadap dengan Muhammad Al-Baqir. Al-Baqir ni salah seorang daripada cicit Nabi SAW berketurunan Sayyidina Husain. Bila dia tengok Abu Hanifah, Al-Baqir kata, awak adalah orang yang menolak hadis taqi saya. Yang menolak hadis taqi saya memakai akal. Awak pakai akal, pakai qiyas, awak tolak hadis taqi saya. Kata Abu Hanifah, ijlis makanan wa ana fi makani. Abu Hanifah kata, tuan duduk tempat tuan, saya duduk, saya nak menghadap dengan tuan. Tolong jawab 3 soalan, kata Abu Hanifah. Yang pertama, mereka ceritanya pakai terjemahan je. Saya nak tanya, dari segi hukum syarak, mana yang lemah di antara lelaki dan perempuan? Al-Baqir kata perempuan yang lemah. Bagaimana hukum persaka? Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bagi orang lelaki berdapat 2 bahagian orang perempuan. Kata Abu Hanifah, itulah yang saya pakai. Kalau saya pakai akal, saya akan kata orang perempuan dapat pusaka sekali ganda kerana dia lemah. Senyap. Soalan yang kedua, saya nak tanya, mana lebih afdal, semayang ke puasa? Abu Hanifah kata semayang lebih afdal. Itulah yang saya pakai. Nas mengatakan perempuan yang haid meninggalkan sembahyang, perempuan yang haid meninggalkan puasa kena qada. Perempuan yang haid meninggalkan sembahyang tak kena qada. Kalau saya pakai hukum akal, saya akan kata perempuan yang meninggalkan sembahyang kena qada, yang tinggal puasa tak payah qada, kerana sembahyang lebih afdal. Saya pegang pada nas. Mana lebih najis, air kecil dengan darah? Abu Hanifah tanya. Al-Baqir kata, sudah tentulah air kecil lebih najis. Air kecil lebih najis pada darah. Kerana darah dianggap daripada tubuh kita, air kecil bahan makanan. Air kecil lebih najis pada darah. Kalau saya pakai hukum akal, kata Abu Hanifah, saya akan kata setiap orang yang kencing kena mandi wajib. Perempuan yang haid pakai basuh, tak mandi wajib. Tetapi saya pakai hukum yang ada dalam Quran dan hadis. Lalu Al-Baqir bangun, memeluk Abu Hanifah dan mencium Abu Hanifah kerana menghormati kebijaksanaannya dalam perkara ini. Ini dia orang yang memiliki diri ketika dia berdebat, dia berbahas, melihat hujah yang lebih kuat. Ini dak nak menang aku juga. Ini bukan cara yang betul. Ini dalam perkara tegang. Wa an Sulaiman, hadis yang 47. Wa an Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam
ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه. Dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu an, katanya, aku pernah duduk bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba ada dua orang yang berkelahi memaki hamun. Salah seorang daripadanya telah merah mukanya dan ternampak timbul orak lehernya kerana marah berbalah. Lalu sabda Rasulullah SAW, aku tahu satu kalimah, kalau dia berucapnya kalimah itu, hilanglah apa yang ada pada dirinya. Iaitulah kalau dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang apa yang ada pada dirinya. Lalu mereka berkata kepadanya, kepada orang yang timbul orak leher tadi, hak merah muka tadi, Rasulullah suruh sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa bila kita marah ni daripada syaitan. Marah adalah daripada syaitan. Nak hilang marah kena kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu cara orang Islam. Nak hilangkan syaitan, isti'adah. Minta lindung dengan Allah dari syaitan. Hadis yang 47. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. Maksudnya, dan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang dapat menyembunyikan kemarahan, dia nak marah dah lalu, dia dapat sembunyikan kemarahan dia, tahan kemarahan dia, dalam keadaan dia kuasa untuk melakukannya, dia kuasa untuk bertindak. Dia bukan dia tak rok, dia seorang yang kuat. Seorang yang kuat, dia nak tindak, nak lepang ke, nak gocoh ke, boleh. Boleh. Dia sangat marah, dia sembunyikan marah dia. Walaupun dia boleh bertindak terhadap orang yang buat salah itu. Allah Ta'ala, Allah SWT mengumumkannya di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat. Allah Ta'ala umumkan di khalayak ramai pada hari kiamat, ini orang yang lebih. Dan diberi pilih kepadanya mana-mana bidadari yang dia mahu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, hadis hasan. Ini bukan mudah ni. Ini bukan mudah. Jangan berasa mudah. Kecuali orang yang tahu agama, kemudian nak beramal dengan agama saja. Biasanya kalau dah marah kak, terbang habis ada depan kita. Biasanya gitulah. Ini dia boleh tahan kemarahan dia. Maka dapat fadilah ini pada hari kiamat kelak. Hadis yang ke-48. Kita biasa dah marah, hilang habis dah. Segala pertemangan hilang. Yang ke-48, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran la taghdab, rawahu al-Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ada seorang berkata kepada Nabi SAW. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ada seorang menemui Nabi SAW, lalu dia berkata kepada Nabi, nasihatkan saya, wasiatkan saya, nasihatkan saya kepada Rasulullah. Sabdanya, jangan marah. Diulangi beberapa kali. Orang tu tanya, nasihat saya Rasulullah. Dia kata, la taghdab, jangan marah. Berapa kali? Tolong nasihat saya Rasulullah, jangan marah. Dia tanya, jangan marah. Itu je Nabi kata dia. Bakal dia tu katanya ni orang musang dok lalu agaknya lah. Nabi tahu dah dia ni musang. Dan tak disebut siapa dia namanya. Ulama ni pandai juga tak sebut nama. Itu adab dia meriwayatkan hadis. Jadi Nabi tahu. Kadang-kadang hadis ni ada sebab. Nabi memberi pesanan berdasarkan orang yang Nabi kenal. Orang ni perangai dia berana. Mengikut keadaan orang itu. Wallahu a'lam. Ada juga satu cerita yang menarik. Cerita benar. Balik ke laut, lapar perut. Suruh bini masak, mana nak? Laut tak ada ni. Ikan laut alik. Mananya bawa alik ikan? Mana ni? Lepas pinggang bini pun ambil ikan metah buh dalam buh air hidang dengan ikan metah. Nak lalu tu cara dia. Itu ini dah padahnya marah, tidak ada perhitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah ujian itu menimpa seseorang yang beriman pada dirinya, anaknya dan hartanya, sehingga dia bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan tiada di atasnya satu dosa pun. Hadis riwayat Tirmizi, dan katanya hadis ni hadis hasan lagi sahih. Hasan sahih ni ialah rendah pada martabat sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim dan riwayat orang lain. Hadis yang boleh dijadikan hujah dari segi hukum syarak. Mungkin kerana yang meriwayatkannya seorang yang baik, tapi ingatannya tak berapa kuat. Dan disokong pula oleh hadis yang lain. Yang dhaif disokong oleh hadis yang lain yang menguatkannya dan sebagainya. Ini dalam ilmu hadis. Hadis ni menceritakan bahawa seseorang yang beriman itu sentiasa diuji oleh Allah Ta'ala. Dirinya sendiri, anaknya dan hartanya, itu jadi ujian. Diri dia, segala nikmat yang ada pada diri dia, mata dia, telinga dia, mulut dia, tangan dia, kemaluan dia, perut dia, segala tubuh badannya adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji diri dia. Kalau sihat, diuji dengan nikmat. Adakah dia gunakan kesihatan dia, nikmat yang Tuhan beri, untuk mengerjakan amal yang baik yang diharuskan oleh Allah, meninggal perkara yang diharamkan. Kalau sekiranya dalam keadaan sakit, diri dia sakit, sehingga duri yang halus
yang menikam pada tubuh seseorang yang beriman, yang bersabar, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Sedikit kesakitan, kesusahan, demam, pening kepala, apa saja sikit dia sakit, dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menguji diri seseorang yang beriman untuk diberi pahala dan dihilangkan dosa. Anak juga ujian. Mendidik anak dia dengan didikan yang baik. Ajar yang baik. Payah nak didik anak, tidak mudah, tidak senang. Itu semua jadi ujian kepada dia. Anak yang saleh jadi peninggalan yang baik pada dia. Anak yang tidak baik, dia bersabar, dia beri pahala oleh Allah Ta'ala. Dia sudah usaha sedaya upaya. Allah Ta'ala jadikan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi Nuh, anak dia tak beriman, tak ikut dia. Susahnya Nabi Nuh. Bukan bermakna Nabi Nuh gagal di dalam mendidik anak. Itulah berlakunya. Anak dia berjaya dirasuk oleh syaitan. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Itu ujian daripada Allah Ta'ala. Harta, ujian juga. Daripada mana ambil harta, bagaimana guna harta, belanja ke arah mana. Memanglah duduk nampak ambil cara haram lah mudah bolehnya, tapi tak tahu ke penyakit, tak tahu mudarat pada diri sendiri. Nak ambil yang halal ini berbagai-bagai ujian. Ambil yang tak halal, ada ujian juga, tapi membawa bencana. Orang curi bukan mudah, nak curi jaga malam, khabar rumah orang, susah, sejuk, bukan mudah curi. Hak kerja baik pun payah juga, diuji, semuanya diuji. Cuma yang buat yang baik, cari harta yang baik, segala susah, sejuk, penat, lelah, cari harta yang halal, dia beri pahala. Cari harta yang haram pula boleh dosa. Setiap perkara yang dibuat itu ada dosa. Belanja harta pula, belanja ke arah mana? Semuanya menjadi ujian dan cobaan kepada manusia. Manusia yang berjaya, dia dalam ujiannya menghadap Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Dihilangkan dosanya dengan sebab ujian yang menimpa diri dia, yang menimpa anak dia, yang menimpa harta dia. Itu semua diberi pahala dan dihilangkan dosa. Hadis yang berikut, wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn fanazala ala ibn akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra ashabu majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan faqala Uyainah ibn akhi ya ibn akhi laka wajhun 'inda hadzal amiri fasta'dil li 'alayhi fasta'dana fa'adina lahu Umar falamma dakhala qala hi ya ibn al-Khattab فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له حر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين الأعراف 199 وإن هذا من الجاهلين والله وما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري.
Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya telah tiba Uyainah bin Hisin. Uyainah bin Hisin ni seorang pemimpin kabilah di zaman jahiliyah dan di zaman Islam. Kabilah Badui, kabilah yang jauh duduk di padang pasir, yang tak mengaji. Jadi ketua orang kasar pula kerana tak mengaji. Lalu dia tiba menemui keluarganya, yakni anak saudaranya ataupun anak sepupunya, Hur bin Qis. Adalah beberapa orang di kalangan para sahabat yang mendampingi Umar radhiyallahu anhu. Mereka terdiri dari kalangan sahabat-sahabat yang hafal dan alim dalam ilmu Quran. Di antaranya Abdullah bin Abbas, Hur bin Qis. Sayyidina Umar suka mendampingi beberapa orang yang alim dalam ilmu Al-Quran untuk menjadi penasihat-penasihat dia. Ini sifat Khalifah Khulafa' Rashidin. Ini letak pengapu duduk dekat. Pengapu duduk dekat jadi punah lah. Jadi rosak. Orang mengapu kita duduk keliling kita. Ini orang yang berani, yang menasihat kita, duduk keliling kita. Sayyidina Umar meletakkan ulama-ulama sahabat yang duduk keliling dia, sama ada tua ataupun muda, yang menjadi ahli mesyuarat, yang menjadi ahli majlis Umar radhiyallahu anhu dan ahli mesyuaratnya, termasuk di kalangannya orang-orang tua dan orang-orang muda. Kata Uyainah bin Hisin kepada anak saudaranya, "Wahai anakku, engkau mempunyai kedudukan yang dekat dengan pemimpin ini." Kata Uyainah ke anak saudara dia, Hur bin Qis, membaik dengan Umar, dengan Khalifah. Membaik dengan Khalifah. Minta izin kepadanya untuk aku menghadap, bertemu dengan dia. Lalu dia mengizinkan, minta izin dan Umar mengizinkannya. Hur pun izinkah ke pak sepupu ataupun pak saudara dia, tak disebut di sini. Keluarga dia lah, Uyainah bin Hisin. Manakala dia masuk bertemu dengan Umar, terus dia berkata, "Hei Ibnul Khattab," cakap kasar selalu. "Hei," biasanya sebut ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin. Ni hei selalu. Dia sebut hei di sini. "Hei Ibnul Khattab, anak Khattab, demi Allah engkau tidak pernah memberi banyak kepada kami dan engkau tidak menghukum dengan adil terhadap kami. Selalu memberi kaku subsidi sikit je, tak beri banyak. Mu ni tak adil." Cakap kasar lalu, menyebabkan Umar radhiyallahu anhu naik marah dan menunjukkan tanda untuk dia bertindak. Sayyidina Umar dia ada minyak tangan dia. Ada minyak tangan dia, durrah. Durrah ni macam kayu, minyak. Kalau tak kena cara dia piak. Dia piak dengan minyak dia. Hur kata, "Aku tengok macam Umar nak piak je. Nak lepas. Nak piak." Lalu Hur berkata, Hur, pemuda yang alim dalam ilmu Al-Quran, berkata Sayyidina Umar, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, qala li nabiyhi, berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin." Suratul A'raf ayat 199. Bertindaklah dengan cara maaf. Maaf. Suruh kepada yang baik
Jangan peduli terhadap orang yang jahil. Itu Tuhan kata ke Nabi. Wahai Muhammad, maafkan, suruh pada yang baik, buat tak tahu terhadap orang yang jahil. Ini termasuk di kalangan orang-orang yang jahil. Kata Hur pada Sayyidina Umar. Dia ni jahil, ini. Dia tak erti orang tak erti. Orang tak erti. Demi Allah, kata Hur, Umar tidak melampaui apabila membaca ayat ini. Adalah dia seorang yang berdiri teguh di sisi berpegang dengan kitab Allah Ta'ala. Bila dengar ayat Quran, Sayyidina Umar tak jadi nak piat. Menunjukkan bagaimana pegangan Sayyidina Umar terhadap ayat Al-Quran. Mendengar Al-Quranul Karim, suruh dia sabar, tak jadi nak piat. Kalau tidak piat dah. Piat dah, bahang-bahang selalu. Pasal memanglah masa Nabi beri 100 hektar. 100 hektar utuh pada dia. Masa perang Hunain, Nabi bagi banyak, nak suruh dia ni jadi baik. Masa Sayyidina Umar mari pula. Kata tak adil lagi, beri boleh 100 hektar utuh. Maka Sayyidina Umar nak piat. Khur kata dia ni orang jahil, Amirul Mukminin, sabar. Lalu Sayyidina Umar bila dengar ayat Quran tak jadi dan dapat menahan dirinya daripada marah dan sabar. Walaupun dia ni kurang ajar. Bercakap kurang ajar, tak erti, Sayyidina Umar bersabar menghadapi orang-orang yang jahil. Dan memang ternyata orang-orang yang jahil ni dia jahil, tapi semangat Islam dia tinggi. Kalau dididik dengan sabar, dengan baik, dia boleh menjadi seorang yang baik, menjadi pejuang-pejuang Islam yang gigih. Kekasarannya digunakan untuk menegakkan Islam. Hadis yang berikut, yang ke-51. Wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan berlaku selepas aku, yakni selepas aku wafat, sifat mementingkan diri, perkara-perkara yang kamu mengingkarinya, perkara yang jahat. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, apa perintah kamu kepada kami? Sabdanya, tunaikan hak yang diwajibkan ke atas kamu dan pohon kepada Allah kebaikan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan perkara yang berlaku di akhir zaman. Di zaman Nabi sudah tidak ada lagi. Nabi sudah wafat. Akan berlakunya atharah. Atharah ni mementingkan diri. Orang yang tak layak dapat bantuan, gomo juga. Ini atharah. Dia senang. Dia ada harta. Sepatutnya bantuan tu boleh ke orang miskin. Gomo ke dia juga. Ini tanda-tanda akhir zaman. Orang yang kaya, yang senang, ambil hak orang yang susah. Berlaku di akhir zaman. Ini satu makna atharah. Satu lagi atharah ni, orang yang jadi pemimpin gunakan amanah untuk diri dia dan puak-puak dia, ni atharah. Atharah. Pasal apa jadi pemimpin? Mudah dapat harta. Beri ke anak-beranak dia, beri ke kawan-kawan dia, beri ke puak-puak dia. Ini berlaku di akhir zaman. Kita tengok sendirilah, sudah berlaku di zaman kita sekarang. Orang jadi pemimpin, gunakan kuasa dia untuk kumpulkan harta bagi diri dia, bagi puak-puak dia, anak-beranak dia, kaum dia. Ini akan berlaku di akhir zaman. Di akhir zaman
akan berlaku perkara yang tidak baik ini. Dan perkara-perkara lain yang kamu mengingkarinya. Akan berlaku perkara yang mungkar. Muka yang paling besar meninggalkan syariat Allah. Meninggalkan hukum Allah. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Banyak berlaku kemungkaran, berlaku kejahatan di dalam kehidupan manusia. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sekiranya kami bertemulah, dipanjangkan umur, sepak melihat perkara-perkara ini, apa perintah Rasulullah terhadap kami? Macam mana nak buat? Sabdanya, tunaikan hak yang diwajibkan ke atas kamu. Kamu tunaikan hak yang diwajibkan ke atas kamu. Apa yang Tuhan wajibkan kepada kamu, tunaikan. Jangan peduli. Orang nak kata apa, orang nak buat apa, jangan peduli. Tunaikan kewajipan ini dengan sepenuhnya. Apalagi di zaman berlakunya kemungkaran yang banyak. Walaupun kita susah, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Meminta kepada Allah apa yang jadi hak kamu. Minta kepada Allah Taala supaya diberi kepada kamu hak kamu yang halal, yang baik, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah minta jaga Islam kita, jaga akhlak kita, jaga iman kita. Terutamanya di zaman banyaknya kemungkaran yang berlaku. Hadis yang berikut yang ke-52. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni ala tasta'milni kama ista'malta fulanan faqal innakum satalqawna ba'di athrah fasbiru hatta talqawni 'ala al-haud muttafaqun alaih. Dan dari Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu an, ada seorang di kalangan Ansar. Ansar ialah penduduk Madinah yang masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bantu Nabi, yang tolong Nabi, tolong sahabat-sahabat yang berhijrah. Mereka yang mendapat redha, rahmat yang sangat mulia, mendapat berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuriat keturunannya. Ada di kalangan seorang Ansar, seorang sahabat Nabi daripada penduduk asal Madinah, berkata, wahai Rasulullah, mengapa tak lantik saya sebagaimana dia dilantik Sianu bin Sianu? Dia tengok Nabi latih belakang orang ni jadi tok mulu, orang ni jadi penglima, orang ni jadi hakim, orang ni jadi pengumpul zakat, pengumpul jizyah daripada orang bukan Islam, ditugaskan untuk jadi hantar surat dan seumpamanya, terutamanya menjadi pemimpin daerah. Dia tengok dia dekat dengan Nabi, Nabi dengar dia, tapi Nabi tak latih dia. Mungkin Nabi tak latih dia, Nabi tengok dia tak layak, dia tidak ada kemampuan. Orang yang ada kemampuan Nabi lantiklah, yang tak ada kemampuan Nabi tak latih. Oleh kerana Nabi dak latih, Nabi latih dak latih, minta lah. Minta. Biasanya kalau hak minta jawatan ni Nabi marah. Nabi marah. Demi Allah, aku tidak akan beri jawatan kepada orang yang minta jawatan. Kepada orang yang ingin nak ke jawatan, demi Allah, aku tak beri, Nabi kata. Ada hadis menyebut demikian. Tapi sahabat ni sahabat yang baik, Nabi tak marah. Dia minta jawatan, Nabi tak marah. Nabi kata, jawab ke dia, innakum satalqawna ba'di asrah. Kamu akan bertemu selepas aku tak ada asrah.
Sifat mementingkan diri. Orang yang pegang jawatan ni kerana nak harta. Bukan kerana nak tunaikan amanah. Pegang jawatan kerana nak harta, bukan kerana nak tunaikan amanah. Akan tiba di akhir zaman. Fasbiru, sabar, Nabi kata. Hatta talqawni 'alal haud, sehingga mu bertemu dengan aku di kolam Kautsar pada hari kiamat. Mu sabarlah. Tak apalah, mu tak ada jawatan pun. Susah tak apa, sabar. Kita temu, Nabi kata, kita akan bertemu di kolam Kautsar. Hadis ni menunjukkan yang pertama, selepas Nabi wafat ataupun di akhir zaman, termasuk zaman kita ni, zaman Nabi sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia, akan berlakulah orang berebut jawatan. Ambil jawatan ni kerana apa? Kerana nak harta, nak kedudukan, nak jaga kepentingan diri, bukan untuk menunaikan amanah agama, menegakkan Islam. Untuk dia dan puak-puak dia akan tiba masanya orang yang ambil jawatan untuk dunia, bukan untuk menegakkan agama Allah dan syariat Allah. Padahal ambil jawatan untuk menegakkan syariat Allah ni fadilah yang paling besar. Kalau kita baca dalam hadis, Nabi sebut sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh, al-imamul adil, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakara Allah khalian fafadat 'ainah. 7 jenis manusia Nabi kata di hari kiamat kelak di padang mahsyar akan mendapat naungan payung daripada Allah teduh di padang mahsyar. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang dipegang jawatan untuk menegak syariat Allah. Ini yang pertama, nombor 1. Paling tinggi sekali. Yang kedua, orang yang hatinya bergantung ke masjid. Ini nombor 2. Yang ketiga, orang muda yang beribadat kepada Allah sejak mudanya. Yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, kerana mati. Yang kelima, orang yang boleh menahan nafsu dia ketika diajak oleh perempuan yang bangsawan, yang rupawan, yang cantik untuk mengerjakan maksiat. Lalu dia kata, saya takut pada Allah. Yang keenam, orang yang memberi sedekah di tempat yang sunyi, betapa murahnya sehingga apa yang disumbang oleh tangan kanan tak disedar di tangan kiri. Tempat sunyi orang tak sedar. Yang ketujuh, orang yang berzikir. Yang berzikir nombor 7. Berzikir jauh pada orang, berzikir, beribadat, diri dia menangis di tempat yang sunyi kerana Allah. Yang ketujuh. Ini dia 7 martabat, 7 jenis manusia yang Tuhan lindung pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang menunaikan kewajipan untuk menegakkan syariat Allah. Nabi kata akan tiba di akhir zaman, orang yang ambil ini kerana asarah untuk diri dia, anak beranak dia dan keluarga dia. Akan tiba masanya begitu. Nabi kata, mu sabarlah. Sabarlah, aku tak beri jawatan kamu, tak apalah. Mu sabar. Kita bertemu di kolam di hari kiamat kelak. Iaitulah adanya kolam Kautsar. Kolam, barang siapa yang minum di kolam itu tidak dahaga selama-lamanya. Dan Nabi akan tunggu di kolam itu, akan tengok umat dia. Umat dia yang datang di kolam itu, Nabi tengok.
Di sana ada umat Nabi yang dihalau oleh malaikat. Nabi kata, ummati pasal apa? Umat aku jangan halau. Malaikat kata, mudah tahu wahai Muhammad, madza amilu ba'dak? Dia buat apa lepas mu mati? Lepas mu mati dak pakar. Nabi tengok umat dia. Apa tanda umat? Umatnya ialah tanda semayang. Tanda semayang ada, tanda wudu ada, tapi dah ikut Nabi. Ini dihalau di Alam Kautsar pada hari kiamat kelak. Menunjukkan bahawa kita kena ikut Nabi sampai habis. Kita akan bertemu dengan Nabi di Alam Kautsar. Hadis yang akhir daripada bab ini, wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamih allati laqiya fiha al-adu intazara hatta idza malat asy-syams qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa' al-adu was'alullaha al-'afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilali as-suyuf. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه وبالله التوفيق. Maksudnya, dan dari Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW di satu hari, setengah hari, ketika hari dia menghadapi musuh di medan perang, dia menunggu sehingga matahari condong. Nabi bertindak sehingga matahari masuk zuhur. Tunggu tak serang lagi sehingga masuk zuhur. Bila masuk zuhur, Nabi berdiri di kalangan mereka dan menyampaikan ucapan, ya ayuhan nas, wahai tuan-tuan, wahai manusia, la tatamannaw liqa'al adu, jangan kamu sangat bercita-cita untuk bertemu musuh. Was'alullaha al-'afiyah, minta kepada Allah selamat daripada bencana dan perkara yang tidak menyenangkan. Fa idza laqitumuhum fasbiru, maka apabila kamu berdepan dengan musuh, bersabarlah kamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata, syurga itu, tahta zilali suyuf, di bawah naungan mata-mata pedang. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma munzilal kitab, wahai Tuhan yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, yang menggerakkan awan, wa hazimal ahzab, yang membinasakan tentera barisan bersekutu, ihzimhum, binasakalah mereka yakni musuh, wangsurna alaihim, tolonglah kami, menangkan kami dalam menghadapi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni yang pertama menceritakan bahawa Nabi SAW berperang ada taktik, ada strategi, bukan pakai rangguk begitu je. Bukan pakai rangguk itu, ada cara dia. Nabi menyerang musuh sehingga masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur ni, di antaranya cuaca agak lembut, panah mula berkurangan. Bila kau condong masuk asar, makin kurang kepanasan dia. Satu. Yang kedua, sekiranya matahari itu bertentangan dengan musuh, musuh nak manah, dia sila matahari. Ini taktik Nabi di medan perang, bukan pakai rangguk begitu. Ada cara dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyampaikan ucapan untuk memberi semangat kepada bala tentera Islam. Menyampaikan ucapan. Di antara ucapannya ialah, minta jangan nak sangat bertemu dengan musuh, kerana
kita orang Islam ni kalau boleh biar musuh masuk Islam. Biar musuh masuk Islam. Jangan niat nak bunuh orang. Kerana kejayaan kita mengislamkan orang lebih baik daripada membunuh dia. Ataupun dia sanggup berdamai, dia tak masuk Islam, dia duduk di bawah kerajaan Islam, lebih baik daripada berperang. Tunjukkan kepada mereka kebaikan dan keadilan Islam. Tunjukkan. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi berperang dengan satu puak yang terkenal dengan lembutnya, tapi tak masuk Islam. Nabi kata Sayyidina Ali, bila mau pergi ke negeri itu, jangan serang mereka, ajak mereka masuk Islam. Setelah mereka serang kamu, jangan balas serangan itu sehingga mereka bunuh salah seorang daripada kamu. Sekiranya mereka bunuh salah seorang daripada kamu, jangan serang mereka, tunjukkan mayat yang dibunuh itu di hadapan mereka. Tanya mereka, adakah ini tujuan kita? Kalau mereka nak juga, barulah perang mereka, kata Nabi. Siapa begitu sekali? Kerana pendekatan Islam ialah lebih baik mengajak orang masuk Islam ataupun orang berdamai dengan Islam. Bahkan di tengah berperang pun Tuhan berfirman, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya tengah-tengah berperang musuh minta nak berdamai dan bertawakal kepada Allah, Nabi kata, nanti dia tipu. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Tuhan kata, jika sekiranya mereka berdamai nak tipumu, cukup Allah akan menolong kamu. Tuhan tolong kamu kalau dia nak tipu. Jangan takut. Jangan takut. Pernah dalam satu peperangan, Usamah bin Zaid radhiyallahu an, cucu angkat Nabi, membunuh seorang musuh yang diberitahu dia sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Musuh telah mengucap 2 kalimah syahadah, dia bunuh juga. Nabi kata, siapa membunuh? Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata dia mengucap pedang kita akak dah, dia kata. Kerana takut ke pedang. Bukan masuk Islam sungguh. Masuk Islam tipu. Nabi kata, asyaqaqta qalbah, membelah hati dia. Mu tahu apa yang ada dalam hati dia. Itu serah pada Allah. Bila dia mengucap tak boleh lagi. Ini cara Islam. Di sinilah disebut wala tatamannu liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita untuk berperang. Biar perang, kalau boleh jangan perang, biar musuh tu damai. Was'alullah al-afiyah. Minta kepada Allah Ta'ala al-afiyah, selamat. Yakni musuh tunduk, musuh takut, musuh sedia untuk berdamai. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Maka apabila kamu terpaksa bertemu dengan mereka, musuh serang kamu, dia nak sangat, nak perang juga, lawan. Nabi kata, lawan, fasbiru, bersabar. Menunjukkan bahawa peperangan ini memerlukan kesabaran. Jangan dengan mudah perang ni. Bila perang dia letih, perang dia luka, perang dia sakit, berperang dia lapar, berperang semangat marahnya tinggi, maka bersabar. Fasbiru, sabar. Tengah berperang, musuh nak berdamai, musuh bunuh ayah kita, bunuh adik-adik kita, tiba-tiba minta damai. Tak boleh ni. Tidak, kena damai, sabar. Ini dia Islam. Fasbiru, bersabar. Tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang-orang yang terlibat dengan peperangan. Ini hukum dalam peperangan. Bukan mudah, kecuali yang terlibat dengan peperangan, kecuali benteng manusia. Dia nak serang kita, dia buat benteng manusia, dia letak orang puang di tengah. Kalau kita nak serang dia, dia serang. Tu serang. Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ada hukum dia. Bukan pakai begitu.
Hak berlaku zaman ni bom pasar, bom tak kena. Bukan sasaran tentera. Kalau bom di Israel tak apalah. Di negeri Yahudi. Dia sudah mengisytiharkan perang. Ni kawasan yang tak diisytiharkan perang. Pergi bom juga. Bom kedutaan, bom macam-macam itu mengarut belaka tu. Tak mengaji agama. Nak perang tapi tak mengaji. Tak mengaji hukum-hukum dia. Fasbiru, sabar. Wa'lamu annal jannata tahta zilafis suyuf. Ketahuilah sesungguhnya syurga terletak di bawah kilatan senjata. Di sini disebut pedang. Syurga di bawah pedang. Apa makna syurga di bawah pedang? Kalau kita berperang ikut hukum dia, kita mati syahid. Mati syahid masuk syurga selalu. Masuk syurga selalu. Diampunkan segala dosa. Ampun dosa, mengalir darah. Boleh beri syafaat pada 70 orang keluarga yang masuk neraka. Ini orang yang mati syahid. Kelebihan dia. Dia sebut dalam drama pula. Dia sebut hadis ni wak nganying pula ke hadis Nabi. Jadi kafir, jangan buat main. Saya tengok ada iklan dalam TV sebut hadis menganying ke hadis Nabi. Ini tak boleh ni. Yang mengarang tu dia jahil lah. Dia jahil, dia tak tahu color. Kalau ada orang tu nasihat ke dia. Kena hapus perkataan ini. Ini hadis Nabi. Jangan buat main ke hadis Nabi ni. Tak boleh. Kononnya ada golongan pelampau. Kononnya buat drama nak lawan golongan pelampau. Masuk ke hadis Nabi ni tak boleh. Masuk ke hadis Nabi, wahina ke hadis Nabi, jadi kafir. Murtad. Ini kan, saya tengok ada iklan dalam TV ni, iklan drama. Iklan hadis-hadis yang berkait dengan mati syahid. Dijadikan hadis ini untuk menghina Islam. Ini tak boleh. Memang di sana ada hadis-hadis yang berkait dengan mati syahid. Kelebihan dia. Tapi sebelum tu ada hukum-hukum dia. Jangan ambil hadis ini gunakan untuk menentang Islam. Jadi alat pada musuh Islam. Jadi kafir tak kata pasal. Orang TV itu kena sedar sikit. Orang yang penerbit TV apa tu kena sedar. Jadi kena potong ni. Perkataan-perkataan yang ada dalam hadis dimasukkan dalam drama, kita tak sedar perkataan itu menghina hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Hak ni patut kena hukumnya. Orang Islam buat hina ke hadis Nabi, ni kena hukum ni. Tak boleh. Kemudian Nabi bersabda lagi, Allahumma munzilal kitab. Ini doa Nabi ketika berperang. Allahumma munzilal kitab. Ini doa Nabi. Kalau nak apa-apa doa ni lah, jangan duk mandi minyak nak pakai gawa. Mandi minyak lah apa tu ni mengarut belaka. Nabi doa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma munzilal kitab, wahai Tuhan yang menurunkan kitab. Wa mujriyas sahab, yang menggerakkan awan-awan di langit. Wahazimal ahzab, yang membinasakan pada tentera bersekutu golongan Yahudi dan lain-lain yang pernah menyerang Islam, kumpulan ahzab. Ihzimhum, binasakan mereka. Wangsurna alaihim, dan tolonglah kami, menangkan kami dalam menghadapi mereka. Ini termasuk dalam doa Nabi ketika berada di medan perang. Minta Tuhan beri pertolongan setelah kita bersabar. Sabar sangat penting. Kerana Islam adalah agama yang membawa rahmat kepada seluruh manusia. Kalau boleh, kita nak ajak orang biar terima Islam. Dia tak boleh terima Islam, dia berdama dengan Islam. Biar dia tengok hukum Islam ni dia. Ini cara dia. Wallahu a'lam.